Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini dalam satu slot kuliah duha yang dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9, yang sepatutnya kita berkuliah di masjid pada pagi ini memandangkan PKPB selama sebulan di seluruh negara kecuali beberapa negeri yang dikecualikanlah. Jadi untuk pagi ini kita akan kuliah secara online, dan kepada sahabat-sahabat muslimat yang ada kitab Al-Azkar, boleh standby kitab lama, kitab hijau ni, muka surat 702. Nanti yang kitab-kitab lain boleh catatkan muka suratnya di ruangan komen, insya-Allah. Terima kasih pada Pak Endak Halim yang bersama pada pagi ini, Khairul Amir Ramli, amin ya rabbal alamin. Sidik Bota, alhamdulillah sihat. Kak Mariah Chan daripada Singapura, Kak Rohayu Abdul Wahid daripada Bangsa, di pejabat rasanya ni. Terima kasih banyak. Kak Sabariah Abu Samad, Kak Jamaliah Jaafar, kedua-duanya ex Pos Malaysia Berhad. Azian Kamarudin, Waalaikumsalam. Pak Endak Halim daripada Hospital Jitra, clear, alhamdulillah. Frontliner ni, frontliner kita. Nani-nani, terima kasih. Raudatul Muslimat Al-Falah, Kak Salwa, Kak Hajar Salwa kita, terima kasih banyak. Fauziah Syahbudin, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Fatimah Abdul Rahman, Air Mata Kasih, Osman Kelesum, Khairul Amir antara Gapi, Serendah clear. Betul Ustaz, dekat pejabat kerja sambil mendengar, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa pakat-pakat share, pakat-pakat komen
pakat-pakat tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat yang boleh kita ambil bersama pada kuliah duha online anjuran Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 pada pagi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bacakan sambungan pada kuliah online kita 2 minggu yang lepas, iaitu pada muka surat 702 ataupun 702 di bawah tajuk larangan mengutuk. Larangan mengutuk. Maknanya dalam Islam ni ada kaedah yang kita tak boleh kutuk orang tak tentu pasal, maki hamun manusia. Wa ima disebut mungkin juga melibatkan kalau dari segi ilmu tasawuf itu mungkin melibatkan makhluk yang lain juga. Kita maki hamun malaikat umpamanya, ataupun tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, binatang, wa imma sekalipun. Sebab Islam ni agama yang indah, agama yang cantik, yang mengajarkan pada kita penganut-penganutnya sebagai akhlak-akhlak yang terbaik untuk kita amalkan bersama, insya-Allah, sebagai persiapan sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan kitab ini daripada Thabit bin Ad-Daha radhiyallahu anhu, di mana ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang bersama dalam perjanjian pohon Ridwan. Jadi sebelum kita nak cerita apa yang Nabi sebut dalam hadis itu, saya nak sebut sedikitlah sebagai kita mengambil keberkatannya pada pagi ini. Kita nak sebut sedikit tentang Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian pohon atau pokok Ridwan. Baik, perjanjian ini berlaku ketika mana dipanggil Sulhul Hudaibiyah, dikenali juga dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan kisah ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah, masa tu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda sudah pun berhijrah ke Madinah. Benda ni berlaku selepas hijrah. Kemudian tahun pertama, tahun kedua, sampailah tahun ke-6. Maknanya dah 6 tahun Rasulullah SAW duduk di Madinah dan tak balik semula ke Mekah. Semenjak hijrah tu berapa tahun? 6 tahun. Maknanya dah 6 tahun dah baginda duduk, tak balik ke Mekah semula. Jadi pada tahun itu, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan kita kena ingat, mimpi baginda adalah dipanggil ru'yas shadiqah. Mimpi yang benar. Mimpi Nabi bukan macam mimpi kita kan. Mimpi kita ni tidak-tidak aja. Mimpi kita ni kena tapis 1000 kali. Mimpi mengarut kan, mimpi tak apa-apa kita ni. Jadi Nabi mimpi apa? Nabi mimpi masuk ke Mekah bersama sejumlah sahabat untuk menunaikan umrah. Maknanya mimpi itu Allah bagi signal Nabi masuk Mekah boleh pergi buat umrah. So bangun saja pagi besok, Nabi terus maklum pada sahabat akan mimpinya itu. Seronok kan. 6 tahun dah ibarat tak balik kampung. Macam tu kan. Kita baru kena PKP COVID setahun ni pun dah rindu nak balik kampung kan. Tak lepas-lepas lagi ni. Nabi 6 tahun. Akhirnya Nabi kumpulkan sahabat. Ini ringkas-ringkas je lah saya cerita. Ada yang mengata jumlahnya 700 orang,
Ada yang sebut riwayatnya 1,400 orang, ada yang 1,525 orang, ada yang 1,300. Banyaklah riwayat tentang jumlah. Tetapi kita ambil average-nya 1,000 lebih lah. 1,000 lebih. Jadi Nabi kumpul 1,000 lebih. Nabi pakai ihram, bawa binatang, bawa pedang, tapi pedang yang terhunus, tersimpan dalam sarung dia. Itu simbol perdamaian. Dan kemudian Nabi singgah di Zulhulaifah, ataupun orang kita biasa sebut Bir Ali, Masjid Bir Ali itu kan, tempat mikot untuk orang Madinah menunaikan umrah. Dia kena pasang niat umrahnya di Zulhulaifah ataupun Masjid Bir Ali itu, di Madinah. Lalu singgah situ, pasang niat semua, dah pakai ihram, jaga pantang larang. Mereka pun bergeraklah ke Mekah untuk niatnya satu, buat umrah. Ringkasnya, sampai di Hudaybiyah, Nabi berhenti di situ sebab Abu Sufyan menghalang kemasukan itu. Tak boleh masuk kan, kena halang, kena blok. Sebab masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi, dan dia berkuasa di Mekah pada masa itu. Abu Jahal, Abu Lahab semua mati dah. Masa perang Badar dah mati dah geng-geng tu. Jadi Abu Sufyan yang berkuasa, maka dia halang rombongan Nabi ni, 1,400 orang ni tak boleh masuk. Kan, Allahu Akbar. Jadi apa jadi? Sahabat Nabi ni manusia kan, mereka rasa frust lah. Mereka rasa macam stres, dah berjalan kaki beratus kilo kan. Mekah Madinah lebih kurang lah 500 kilo, lebih kurang. Jadi akhirnya sampai dekat Hudaybiyah, yang jarak Hudaybiyah nak sampai ke Mekah, nak buat umrah tu lebih kurang 20 kilo lebih kurang lah 15-20 kilo saja nak sampai ke Masjidil Haram tu. Akhirnya tak boleh masuk kan. Di situlah Nabi ikat bai'ah, perjanjian dengan sahabat yang namanya Bai'atul Ridwan. Dan di situlah juga Nabi hantar utusan untuk bincang dengan Quraisy kan, nak masuk juga. Akhirnya bincang, dapatlah satu perjanjian pula, namanya Perjanjian Hudaybiyah. Dan antara isi perjanjian Hudaybiyah tu, dipanggil Nabi tak boleh masuk dengan sahabat tahun tu, kena balik. Kena balik kan, kena balik Madinah balik. Memang kalau kita memang berontak lah kan. Ibarat lah no. Dah sampai Jeddah dah, kita naik kapal terbang, tiba-tiba kena halau balik. Kan, Saudi kata balik semua geng-geng satu kapal Malaysia ni, balik Malaysia balik, tak boleh masuk. Memang frust gila lah. Dah lah pakai ihram semua kan, tiba-tiba tak boleh masuk kan. Jadi itu antara isinya. Kemudian gencatan senjata 10 tahun, tak boleh perang, apa semualah, macam-macam kan. Lalu apa yang berlaku? Nabi kumpulkan sahabat, Nabi beritahu antara isi perjanjiannya, kita tak boleh masuk dan kena balik semula ke Madinah. Dan Nabi arahkan, disebabkan kita sudah berniat ihram, dah pakai ihram, dah niat ihram nak buat umrah, maka kita kena buat tahallul. Namanya tahallul ihsar. Kena tahallul, kena dam, kan. Ihsar ni makna terhalang untuk buat umrah, tak boleh masuk. Macam kita lah, daripada Malaysia pakai ihram dah ni, dah niat di Qarnul Manazil, kemudian sampai Jeddah tak boleh buat umrah, kena halau balik. Contoh ketika itu kita kena tahallul. Tahallul makna kita nak buang balik pakaian ihram tu, nak lepaskan, nak pakai pakaian biasa, nak batalkan umrah tu. Maka dikenakan dam, namanya seekor kambing kan, kena cukur kepala, gunting rambut, atau sekali dengan sembelih kambing. Lalu Nabi arahkan sahabat
Dan ketika itulah Nabi rasa macam feras sikit lah kan. Nabi sedih. Bila Nabi arahkan sahabat, seorang pun tak buat kan. Seorang pun tak buat. Bila Nabi arah, Nabi kata kita tak boleh masuk, ini perjanjian, kita kena balik, dan sebelum nak balik Madinah balik, kita kena tahallul dulu, kena sembelih kambing dan cukur kepala, gunting rambut atau cukur kepala. Bila Nabi arah, sahabat buat dek. Pasal sahabat frust kan. Sahabat rasa macam kecewa, dah sampai tak boleh masuk kan. Lalu akhirnya apa jadi? Nabi masuk dalam kemahnya dan Nabi sedih. Dan ketika itu antara isteri Nabi yang ikut ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni antara isteri Nabi yang veteran lah, yang tua sikit, dan antara isteri Nabi yang agak cantik rupa parasnya lah, antara yang tercantik. Lalu Ummu Salamah ialah orang pengalaman kan. Dia nasihatkan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, mereka memang sedang kecewa, sedih. Jadi kamu keluar kemah, kamu pergi sembelih dulu. Kamu cukur kepala dulu, kamu sembelih kambing dulu, insya-Allah nanti diorang akan ikut. Kan. Lalu itulah yang Rasulullah buat. Nabi keluar dan Nabi buat, akhirnya semua sahabat pakat buat. Itu kisah ringkas. Panjang lagi pengajaran dia, tapi saya ambil takat tu lah kan. Untuk kita ambil orang kata semangat sikit tentang apa yang dipanggil perjanjian Hudaybiyah ini, dan juga Bai'atul Ridwan, bai'ah yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Baik, terima kasih pada Wan Atiyah, Kak Sabari Abu Samad, Fatimah Abdul Rahman, Dedek. Waalaikumsalam. Dedek. Sedap nama ni. Macam aku kenal nama ni. Nur Hayati Hashim, Kak Yati, terima kasih. Kak Aisyah Aman, Tengku Ratiah, Kak Jamaliah Jaafar. Terima kasih. So, boleh share insya-Allah, dan nanti minta Kak Salwa masukkan nombor akaun lah. Nombor akaun masjid untuk sahabat kita yang menonton ni, nanti boleh infak lah untuk program kita. Baik, saya sambung bacaan kitab muka surat 702. Baik, yang menceritakan hadis ni ialah Sabit bin Ad-Daha yang terlibat dengan kisah Hudaybiyah yang saya kisahkan sebentar tadi. Baik, dia kata apa? Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi. Mengutuk orang yang beriman adalah sama seperti membunuhnya. Mengutuk orang beriman, kita hina orang beriman, kita keji orang beriman, Nabi kata sama dosa macam membunuh. Hadis ni hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi para sahabat sekalian, ini bukan benda kecil ya. Ini bukan benda main-main. Islam ajar kita jaga lisan, jaga mulut, jaga akhlak kita. Sebab basicnya orang beriman ni orang yang baik-baik kan. Orang beriman, orang yang dengar cakap Allah, orang yang taat pada perintah Rasul, orang yang jaga ibadah kan. Orang baik-baik. Tiba-tiba kita hina orang beriman. Tak kiralah orang beriman tu ulama ke, ustaz ke, tok imam ke, orang awam biasa macam kita ke, mak haji ke, mak hajah ke, ataupun pak haji ke kan. Tak kisah siapa-siapa, orang kampung ke, orang bandar ke, ada jawatan ke tak ada jawatan. Kalau dia orang beriman yang baik, kita hina dia, kita laknat dia, kita fitnah dia, kita maki hamun dia, kita aibkan dia, maka ini benda yang agama melarang. Dan Nabi SAW sebut dosanya ibarat seperti kamu membunuh dia.
Makna besar lah kan. Ini bukan benda kecil. Sebab itu betul lah, benda yang agak susah untuk kita jaga ialah mulut. Kan, orang Melayu kata mulut tempayan boleh ditutup kan. Mulut manusia ni susah, macam tu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah sebut, Nabi kata berapa ramainya, kata Nabi, manusia yang dihumban dan diseret. Seret tahu kan, ditarik tu, meniarap tu, diseret dipanggil. Ramai orang yang diseret dan dihumban ke dalam neraka. Nabi kata akibat daripada apa yang ada di antara dua bibir mereka, iaitu mulut atau lidah. Kerana lidah, ramai orang masuk neraka. Kerana mulut, badan binasa. Orang Melayu punya pepatah kan. Maknanya sebab mulut bercakap, menghina, memaki orang, fitnah orang, suka kutuk orang kan, maka peluang masuk neraka tu cerah. Itu bahasa mudah. Kadang-kadang kita tengok manusia ni pelik tau. Orang tu buat baik pun kita nak kata kan, padahal orang tu buat baik kan. Contohlah kita tengok baru-baru ni, baru tak barulah, Nialofa berhijab, bukan berhijab, berpurdah. Dia dah pakai tudung dah, ditambah sikit dengan purdah kan, benda elok lah. Ada tak orang kata macam-macam kan. Jadi entah apa sebenarnya penyakit manusia ni kan. Benda baik pun orang kata, benda jahat lagi orang katalah kan. Benda baik, kadang ustaz-ustaz buat kuliah live sepanjang PKPB ni haru sungguh lah kan, menyambung-nyambung. Habis nak buat macam mana kan. Sabar dan redha je lah. Rezeki Allah tu luas kan, sabar je lah. Jadi ustaz buat kuliah apa orang kata, tak buat kuliah apa orang kata. Masalah sungguh kita ni kan. Hari-hari ustaz buat kuliah, kena kata tak ustaz ni tak ada kerja kot. Hari-hari nak kuliah aja. Sukati ustaz tu lah kan. Dia nak kuliah 7 kali sehari ke, sukati dia lah. Bukan dia kacau kita pun kan. Ustaz tu bagi nasihat yang baik-baik, peringatan kan. Itu pun orang susah juga. Orang nak mengata, orang nak mengeji kan. Jadi Nabi ajar kita dalam perkara ni, jangan kita hina, sebab dosanya macam kita membunuh orang yang beriman. Baik, sambung lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Yang bermaksud hadis Imam Muslim, tidak sepatutnya seorang yang benar itu menjadi seorang yang suka mengutuk. Nabi kata tak patutlah kan, bagi satu orang yang baik, bagi satu orang yang benar akhlaknya kan, yang elok perangai, tiba-tiba kutuk orang kan. Itu tak sepatutnya berlaku. Baik, terima kasih pada Kak Azizun Ghazali, Halimatun, Muhammad Yusof, Kak Syam, Umi Umrah, terima kasih banyak. Raudatul Muslimat, terima kasih. Saya dah pinkan untuk sumbangan majlis ilmu tu. Siapa nak menyumbang boleh infak dalam akaun bank Islam tu, dan boleh share dia punya slip ataupun invoice dia pada nombor yang tertera tu lah, untuk pemakluman ahli jawatankuasa muslimat. Baik, terima kasih Umi Umrah yang tagkan kawan-kawannya. Apa yang haru birunya ustaz buat kuliah online kan. Yalah, kadang ada orang kan, kepala otak dia serabut kot kan, tengok ustaz online-nya dia pula pening. Itu pun ada kat tu kan. Tengok yang online yang lain-lain yang
entah apa-apa tu okey pula, tenang jiwa dia. Kan? Ini memang ada penyakit lah. Jadi ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi, Nabi kata bagi orang yang baik, yang dipanggil siddiq, orang yang baik perangai, yang elok kelakunya, yang jujur, yang amanah, Nabi kata tak selayaknya dia maki hamun orang. Kan? Jadi dalam erti kata yang lain, orang yang suka maki hamun, melaknat, menghina, mengeji, mengata orang lain, khususnya orang baik-baik, maknanya dia tu perangai dia tak baik lah. Dia tu sendiri perangai dia bercanggah dengan siddiq tadi, orang yang baik-baik. Maknanya tak elok lah, kan. Dan kita ni kena ingat, ibu-ibu, tuan-tuan, para sahabat, para jamaah sekalian, kita hidup ni orang kata tak lama, kan. Dengan ujian-ujian hidup yang pelbagai, dengan cabaran hidup yang makin dahsyat, yang makin bertali arus, fitnah akhir zaman yang macam-macam, ujian-ujian hidup yang hebat. Tiba-tiba dalam kesibukan kita nak mengurus, kita nak siapkan bekalan untuk masa depan kita di akhirat besok, ada pula manusia yang sempat lagi buat benda yang sia-sia, kan. Maki orang, laknat orang, hina orang, fitnah orang, itu semua kerja sia-sia sebenarnya. Sebenarnya kita ni banyak kerja tau, kan. Seperti mana yang seorang ulama Mesir dulu, Asy-Syahid Said Qutb rahimallahu ta'ala menyebut, dalam ucapannya dia pernah kata, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kata Asy-Syahid Said Qutb, dia kata kewajipan yang Allah arahkan untuk kita buat sebenarnya lebih banyak dari masa yang ada. Kewajipan yang Allah perintahkan untuk kita buat sebenarnya lebih banyak dari masa yang kita ada. Maksudnya, ibarat fahamnya macam ni, kita ni sebenarnya tak cukup masa sebenarnya. Sebenar-benarnya kalau kita betul-betul taat, betul-betul patuh, betul-betul menurut segala perintah Allah Rasul, kita sebenarnya tak ada masa nak buat benda tak elok. Itu maksudnya. Tapi macam mana pula ada orang ada masa, dia nak aibkan orang, dia nak fitnah orang dan macam-macam lah. Dan lagi hebat, ada orang pula bercakap, dia kata, Ustaz, saya tak tahulah apa nak buat masa lapang. Itu lagi hebat. Itu kira bertaraf wali, kan, sampai tak tahu apa nak buat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, punyalah banyak benda kita boleh buat. Banyak benda kita boleh buat dengan segala teknologi yang ada, dengan segala ruang yang ada keliling kelalang kita ni, kan. Banyak benda kita boleh buat sebenarnya, baik benda kecil atau benda besar. Dan kesemua benda itu, para sahabat sekalian, hakikatnya benda yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Pahala pada kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Umi Kalsum, Muhammad Shah, Rohayu Abdul Wahid daripada Bangsa tadi. Rasa tenang dapat kuliah online, dapat tambah ilmu, alhamdulillah. Kak As Ismail, Kak As kata, tak apalah Ustaz, begitulah, sedangkan sejak dari zaman Rasulullah lagi, Khulafa' Rasyidin, ulama' ni diuji dengan cecaan sampailah hari kiamat. Kan, betul lah tu. Kita ni bukan ulama' saja, kan, siapa saja orang yang buat baik mesti ada ujian, penghinaan, kejian, cercaan. Tak apalah, itu bahasa mudahnya pahala free lah. Kan, itu kira pahala-pahala free kita besok lah, insya-Allah.
Alhamdulillah dapat dengar kuliah online. Rasa bersalah pula bila kadang-kadang terleka, tak tengok dah nak habis. Tak apa, itu tak disengajakan kan. Kadang kita tak perasan ada kuliah online ke apa kan. Kadang-kadang macam tu. Keliling kelalang, keliling kelakang, kelakang ke kelalang tak? Kelalang kan, keliling kelalang. Kak Aisyah ada perkataan tu. Memang ada kan, lama tak dengar kan. Perkataan-perkataan canggih dalam bahasa Melayu kita. Okey, sambung balik. Kita buat macam biasalah, santai-santai. Kitab, lepas tu tengok komen. Kitab, tengok komen kan. Tak ada masalah. Alright, sambung lagi. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis Imam Muslim. Baik, yang menceritakan hadis ni nama dia Abu Ad-Darda radhiyallahu an, dan saya selalu sebut siapa Abu Darda ni. Pertama, Abu Darda ni sahabat Nabi yang mulia. Yang kedua, Abu Darda ni orang kaya, ahli korporat, orang hebat-hebat lah, businessman zaman Rasulullah dulu. Dan yang ketiga, Abu Darda ni, dia sebenarnya, nama sebenarnya bukan Abu Darda. Nama sebenarnya Mukbiran bin Qais. Mukbiran bin Qais. Tapi kenapa dia panggil Abu Ad-Darda? Abu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu makna bapa. Abu maknanya bapa. Kan? Macam Abi Bakrin, Abu Bakrin, Abu Bakar. Nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi sebab dia ada anak gadis yang cantik, dia ada anak dara kan, namanya Aisyah, yang berkahwin dengan Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Maka orang panggil dia Abi Bakrin, bapa kepada si anak dara. Macam tu. Abu Darda ni sebab nama sebenarnya Mukbiran bin Qais. Dan dia ada anak perempuan yang cantik, namanya Ad-Darda. Lalu dipanggil orang Abu Ad-Darda, bapa kepada Darda. Macam tu. Itu orang Arab punya style lah. Kan? Ada satu pesanan Abu Darda. Dia kata apa? Wahai manusia, bila kamu melihat orang yang mati, bila tengok orang mati, kamu kena rasakan diri kamu sebahagian daripada mereka. Bila tengok orang mati, kamu kena rasa diri kamu sebahagian daripada mereka. Maknanya bila tengok orang mati, kita bayangkan ketika mayat tu dimandikan, cuba-cubalah bayang sejenak kan. Kalaulah aku yang tengah dimandikan masa ni, macam mana agaknya. Ketika dikapankan, bayangkan kalau aku yang sedang dikapankan. Ketika ditanam, dikebumikan, cuba bayang kalau aku duduk dalam keranda masa tu kan. Itu pesanan dia lah, supaya kita insaf lah kan. Insaf. Baik, apa maksud hadis Nabi tadi? Orang yang suka menyumpah seranah, mengutuk, tidak akan jadi penolong dan saksi pada hari kiamat. Maknanya orang yang perangai tak elok ni, akhirat besok dia pun tak ada manfaat juga. Untuk diri satu, untuk orang lain pun tak boleh. Kan kita ni kadang-kadang boleh jadi saksi untuk orang lain kan. Kita menyaksikan kebaikan kawan kita, besok kita bercakap di akhirat, ya Allah, tolonglah kawan ni ya Allah, dulu dia sama dengan aku di masjid, sama setaman dengan aku menyaksikan dia ni orang baik ya Allah. Contoh gitu kan. Itu namanya penyaksian. Kita menjadi saksi dan penolong dia. Orang yang suka melaknat, menyumpah seranah, maki hamun ni, mulut tak ada insurans ni, besok itu pun dia tak dapat. Dia tak layak jadi saksi besok. Untuk diri dia, apatah lagi nak menyaksikan kebaikan orang lain. Allah tak terima penyaksian dia. Nampak? Dah berapa dah hadis kita baca pagi ni kan? 3 dah. Tiga hadis yang kita baca pagi ni, semua hadis yang
menggambarkan pada kita sia-sia lah, kalau bahasa mudahnya, sia-sia jadi orang yang perangai tak elok. Itu bahasa mudah lah kan, bahasa mudah yang kita senang faham. Jadi sebab itu para sahabat, ibu ayah sekalian yang menyaksikan kuliah kita pagi ni, hidup kita singkat, buatlah kebaikan walaupun kecil, walaupun sekadar kita baca bismillah, kita rasa benda tu kecil kan, walaupun sekadar kita sebut alhamdulillah bila selesai setiap urusan kita, ataupun kita senyum, benda kecil, walaupun di sebalik emas tu kadang tak nampak sangat senyuman kan, tapi memet muka tu boleh nampak dia senyum ke tidak kan. Allah tahu kita senyum di sebalik emas itu. Jadi apa nak kena buat, itulah yang kita kena buat. Hindarkan lidah mulut kita daripada bercakap benda yang pelik-pelik, apatah lagi benda yang melibatkan agama, benda yang kita tidak pasti, yang kita tidak tahu. Jauh-jauhkanlah kan, hindarkan, supaya kita akan, orang kata, selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Aina Ismail yang bersama pada pagi ini. Zahimi Abu Bakar sambil work from home, dengar kuliah ustaz, tenang saja, santai-santai. Terima kasih Zahimi. Terima kasih Aina Ismail yang mencatatkan nota di situ. Kak Zah, terima kasih banyak. Lambat masuk pula katanya. Raja Sofia daripada Singapura, terima kasih banyak. Yang betul, yang kita dapat maklumat dalam Telegram, baru sahaja kehilangan suami yang dicintai, almarhum Salim Muin, yang meninggal dunia 2-3 hari lepas kalau saya tak silap, yang kita dah pakat-pakat doakan sama-sama, dan takziah pada Raja Sofia yang sering mengikuti kuliah-kuliah kita secara live setiap hari. Cuma lately 2-3 hari ni tak dapat lah, pasal ialah baru kematian suami kan, mungkin sibuk sikit dan sebagainya. Bersedih juga. Salam takziah sekali lagi buat Raja Sofia sekeluarga. Sabar dengan ujian Allah, setiap hidup akan mati. Ialah giliran suaminya sudah tiba dan giliran kita belum tahu lagi bila, tapi pasti akan tiba kan. Jadi sekali lagi takziah, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa almarhum Salim Muin dan diterima segala amal baiknya di dunia, dan di akhirat besok dimasukkan dalam syurga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Terima kasih Ummu Afan, sia-sia hidup jadi orang tak baik. Kan, rugilah. Kita ni dah lah hidup singkat, saya sebut dah banyak kali kan. Tiba-tiba jadi jahat kan, macam tak berbaloi yo. Tak berbaloi. Besok mati, lepas tu masuk kubur, alam barzah, lepas tu kiamat, bangkit di akhirat, masuk neraka selama-lamanya. Sangat tidak berbaloi. Janganlah kan. Kita nak kalau boleh, insya-Allah, amin, masuk syurga selama-lamanya. Kita nak kalau boleh terus masuk syurga. Kita tak nak kena celup dulu dalam neraka, jadi alumni neraka, tak nak. Na'udzubillah. Lepas tu baru masuk syurga kan. Ada orang macam tu kan. Dia akan ke neraka dulu, habis tempoh, seksa apa semua, ada rezeki dia masuk syurga. Jadilah masuk juga. Tapi kalau boleh kita tak nak lah, sahabat sekalian, kita nak direct ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi betul lah kata Ummu Affan tadi, sia-sia hidup kan. Tak baloi, tak padan kita kan. Hidup 5-60 tahun, 70 tahun lah paling tinggi pun, buat benda tidak-tidak, merepek-merepek, hina agama, hina Allah, hina Nabi, hina ulama'. Mati tak bertaubat pula, tak sempat kan. Allahu Akbar. Janganlah. Rugi. Tolonglah ingat pesanan kita sama-sama ni kan. Rugi sangat-sangat.
tak baloi lah kan. Sebab nak masuk neraka besok ni bukan cerita seronok lah. Api dunia pun tak boleh tahan kan, api neraka lagilah teruk besok. Na'udzubillah. Hidup kita sekejap saja, buatlah kebaikan walaupun kecil. Betul Aina Ismail. Sekarang ni banyak orang pergi ziarah kematian, banyak berbual perkara dunia. Betul? Bukan sekarang, dulu pun sama kak. Kan? Pergi kubur, hantar jenazah, imam baca talqin yang dia menyembang kat tepi pokok getah tu kan. Apa dia sembangnya? Sepatutnya kita pergi ziarah orang mati, pergi ziarah kubur, tak usahlah sembang dunia tu. Bab dunia ni dah banyak dah kita sembang kan. Bangun pagi dah sembang bab dunia dah. Tengah hari lagi bab dunia, petang kan dunia, malam nak tidur pun dunia. Bila akhiratnya? Kan? Bila akhirat kita ni? Jadi pergi ziarah kubur ke, ziarah orang mati ke. Hari ni pun saya ada dapat juga daripada rakan sekerja saya, sepupu beliau lah, pakcik sepupu, meninggal dunia juga pagi tadi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa almarhum insya-Allah. Kan? Jadi bila kita tengok orang mati ke apa, tak usahlah sembang dunia, ambil iktibar. Kan Abu Darda dah pesan tadi, kamu tengok orang mati, kamu rasakan diri kamu sebahagian daripada mereka. Itu ceritanya. Bukan kita pula menghurai bab dunia pula kat kubur, tu tak payah. Kita pun akan mati juga. Saya ingat pesanan almarhum Datuk Ismail Kamus. Almarhum Datuk Ismail Kamus pun dah pergi kan, meninggalkan kita 15 Ramadan yang lepas. Dia kata apa? Yang perlu kita risaukan sebenarnya bukan mati itu yang nak dirisaukan. Sebab mati ni tak perlu risau sebenarnya, sebab semua orang mati kan. Tapi dia kata yang perlu dirisaukan adalah hidup selepas mati tu. Bukan mati tu dirisaukan. Tak, mati tak payah risau sebab semua orang akan mati. Sejahat-jahat Firaun pun mati. Sebaik-baik Nabi Sulaiman pun mati juga. Mati ni semua orang, baik ke jahat ke, elok tak elok, ustaz tak ustaz, baru nak start, semua mati kan. Bukan mati tu yang nak dirisaukan. Tapi almarhum Datuk Ismail Kamus kata yang perlu kita risaukan ialah kehidupan selepas kematian. Hidup selepas mati. Itu yang perlu dirisaukan. Masuk je kubur, kita hidup balik. Alam barzah tu kita akan hidup balik. Namanya penghidupan di alam barzah. Tak samalah macam atas dunia ni. Itu nak kena risau besok. Macam mana hidup kita di sana. Bangkit pula di mahsyar, macam mana kita di mahsyar besok, itu nak kena risau. Nasib penamat kita syurga atau neraka, itu yang nak kena risau. Bukan mati tu kan, sebab mati semua orang akan mati kan. Itu kena ingat baik-baik. Baik, Raja Fauziah, Raja Idris, terima kasih banyak. Ya Kak Zah, semua kita akan arwah, kita pakai doa nanti insya-Allah. Marisa Bella, terima kasih. Salam takziah Kak Ani atas kematian pakcik sepupu lah, lebih kurang macam tu, yang dimaklum dalam grup WhatsApp kita tadilah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa insya-Allah. Terima kasih semua atas catatan-catatan di situ. Nur Arzimah Muhammad Arifin, terima kasih banyak. Kak Mariah Chan, terima kasih. Kak Marisa Bella, terima kasih banyak. Azian Kamarudin, Raja Sofia, terima kasih Ustaz dan semua. Amin, insya-Allah. Moga kita pergi tinggalkan dunia ni dalam kasih sayang Allah, Kak Ustaz. Betul Kak Marisa Bella, betul-betul kan. Dan nak dapatkan ending yang terbaik, kasih sayang Allah ketika kita menghembuskan nafas terakhir, maka hidup ni kita kena buat apa yang Allah sukalah kan. Apa yang Allah sayang, apa yang Allah nak,
barulah dapat rahmat dan kasih sayang dia masa kita nak meninggal besok. Kalau hidupnya melawan, semayangnya tidak, puasanya tidak, zakatnya tidak, hajinya tidak, semuanya tidak kan. Dia tahu nak mati elok, mana maunya begitu tak. Orang Perak kata mana maunya rupa itu. Tak maunya. Jadi betul lah tu. Maknanya kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka hidup mesti baik. Itu yang Saidina Umar pesan. Kan? Saidina Umar pesan nak mati baik, hidup kena jadi orang baik. Simple saja, very simple punya calculation. Kan? Nak mati baik, hidup kena jadi orang baik. Kalau hidup macam hantu raya, lama tak dengar kalimah hantu raya. Kan? Kalau hidup macam hantu raya, tak ada harapan lah nak mati baik tak. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Terima kasih semua yang mencatat tu, rajin sungguh kan. Kak Syam, Kak Azizun, Kak Zah, Tengku Ratiah, kan. Nazri Nasir, terima kasih Abang Nazri kita, aka Abang Suhu. Jangan marah bang, sekejap lagi saya minta ampun jumpa kat office lagi. Mudah sangat jalan ke syurga. Buatlah baik pada kedua ibu bapa kita. Kan, betul-betul, insya-Allah. Terima kasih Abang Nazri. Kan, yang mana masih ada mak ayah, taatlah, berbaktilah. Kan, sebab ialah mak ayah kita kan. Saya tak boleh bila sebut mak ayah ni rasa sedih rasa kan. Jadi yang mana ada mak ayah lagi, beramal, berbakti, taat sebaik-baik. Yang dah meninggal dunia mak ayah kita, rajin-rajinlah hantar doa setiap hari. Yasin seminggu sekali ke kan, sebulan sekali ke, tak kisahlah. Yang penting kita hantar kan. Mak ayah saya pun dah tak ada, mertua saya pun semua dah tak ada. So kita doakan mereka setiap waktu solat. Jangan lupa tu. Sebab orang yang dah mati, yang dah meninggal dunia, sangat memerlukan bantuan kita yang hidup. Sebab mereka dalam kubur tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Mereka dah tak boleh berzikir macam kita berzikir kat dunia. Mereka dah tak boleh berselawat lagi macam kita selawat tiap-tiap hari. Mereka tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh senyum, tak boleh apa dah. Mereka menunggu saja kalau ada waris yang tolong hantar wakafkan sedikit pahala untuk mereka, sedekah sedikit untuk mereka, zikir sedikit, hadiah pada mereka, baca Quran kita hadiah pada arwah mak ayah kita. Itu je lah kan. Kalau diorang nak buat, diorang dah tak boleh buat sebab diorang dah meninggal kan. Jadi kita yang hidup ni cuba bantu yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih Abang Nazri. Tengku Ratia, terima kasih. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang kan. Macam tu. Terima kasih Ustaz dan semua atas doa arwah Said Sulaiman. 8 pagi tadi meninggalnya, sepupu tu kan, sepupu Kak Marisa Bella. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa arwah Said Sulaiman, insya-Allah. Sama kita kan, ramai yang dah tak ada mak ayah. Baik, jadi sahabat sekalian, habis yang tu kita sambung balik. Saya sulam-sulam dengan komen tu tadi kan. Baik, so maknanya orang yang suka menyumpah seranah tadi, dia tidak layak menjadi saksi orang lain di akhirat besok. Na'udzubillah. Baik, sambung hadis. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wa bighadabihi wala bin nar. Hadis sahih Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Janganlah kamu semua, kata Nabi, kutuk mengutuk dengan kutukan Allah, dan jangan pula dengan murkanya, dan jangan pula dengan api neraka. Ini antara adab yang Islam ajar. Kita tak boleh laknat orang dengan laknat Allah kan. Maksud dia, jumpa orang
orang tu elok aje, kan? Duduk tak duduk, mudah-mudahan awak kena laknat Allah padan dengan muka. Jangan. Ataupun mudah-mudahan mati besok kau kena laknat, kena humban dalam api neraka. Jangan. Itu namanya laknat Allah, laknat dengan murka Allah, laknat dengan api neraka. Ini adab yang Islam ajar. Tak sah. Benda tu Allah saja boleh buat, kan? Allah saja yang layak dia nak melaknat manusia yang degil. Itu Allah. Kita boleh kutuk ada situasi, ada gap, ada SOP-nya. Itu nanti kita bincang. Bob tenang dulu, kan? Dengar-dengar tu semangat Ustaz nak kutuk orang tadi. Sabar pakcik. Kak, Bob tenang kak. Kan? Kita ada SOP yang nak kena ikut. Bukan SOP kesihatan saja, kan? Bukan SOP COVID je. Banyak SOP agama yang kita kena ikut. Kadang-kadang orang ni SOP agama tak ikut. SOP COVID berium no diikutnya. Baguslah, kan? Ikutlah juga. Tapi SOP agama yang kita pinggirkan pasal apa? Sedangkan SOP agama ni yang kalau kita ikut, dia akan menjamin kita ke syurga Allah, kan? Dia akan jamin kita ke syurga. Dia akan ikut bimbing kita ke syurga Allah. Jadi tak usah gatal-gatal mulut, kan? Maki orang tak ketahuan ni janganlah. Terutama orang-orang baik. Kita kena raikan orang baik, kita kena hormat, kan? Kita kena bersama golongan-golongan yang baik. Orang kata paling tidak dapat sikit tempias. Semangat tu. Kan? Dapat tempias sikit-sikit, jadilah. Macam Nabi kata, kawan dengan orang baik macam kawan dengan orang buat minyak wangi, kan? Macam itulah. Kita tak sewangi toke minyak wangi pun tak apa dah. Dapat tempias wangi sikit-sikit melekat kat baju pun jadilah, kan? Jadilah. Baik, sambung hadis. Saya tak sempat habis ni, kan? Tapi tak apa, kita tengok setakat mana yang kita boleh habis. Nanti kita sambung lagi 2 minggu akan datang, kan? Bertabahlah wahai PKPB. Baik, sambung hadis. Dari Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal li'an walal la'an. Sekejap, silap baca sekali lagi. Silap baris sikit. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Seorang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela, orang yang suka mengeji atau mengutuk, orang yang suka berbuat jahat, dan bukan pula orang yang kotor lidahnya. Nampak cantiknya apa yang Rasulullah SAW pesan pada kita dalam hadis yang saya bacakan tadi. Terima kasih Kak Salbi Ahmad Isop, Aina Ismail, Nohayati Hashim, Kak Yati, kan? SOP agama yang terbaik, SOP yang Rasulullah tinggalkan pada kita, kan? Itu yang paling aula untuk kita ikut. Bukan SOP KKM tak bagus, ikutlah. Itu untuk COVID kita ikut, kan? Penyarakan lah, hand sanitizer lah, apalah, ikut yang terbaik, kan? Dan jangan lupa berdoa. Usaha kita dah buat, kan? So kita doa yang terbaik, insya-Allah. Baik, tengok hadis tadi. Nabi kata orang yang beriman tu perangai dia bukanlah orang yang suka mencela. Mencela ni mencela lah, kan? Maki orang, hina orang, cakap yang bukan-bukan, mencela, kan? Memburukkan manusia yang baik. Orang tu baik, kita burukkan dia, kita fitnah dia. Jangan, tak baik begitu. Islam ajar kita meletakkan apa juga dalam kehidupan ini sangkaan baik. Islam suruh kita bersangka baik. Datuk Ismail Kamuh pun sebut, saya pernah selalu dengar kuliah dia dulu, kan? Kita membesar dengan kuliah dia.
Dia kata apa? Bila kita berjanji dengan orang, janji dengan orang pukul 10 kan, tiba-tiba pukul 10 orang tu tak datang lagi. Kita dah sampai dah 9.30. Pukul 10 orang tu tak sampai-sampai. Janji pukul 10. Jangan marah dulu. Urut dada dulu. Almarhum kata, letak sangkaan baik. Letak 30 sebab kenapa dia tak sampai. Kan? Jangan terus maki amun terus. Letak 30 sebab. Patut pukul 10 dah sampai. Tiba-tiba tak sampai. Pertama, mungkin kereta rosak. Mungkin. Sebab. Yang kedua, cari kunci kereta tak jumpa. Yang ketiga, minyak habis. Yang keempat, mungkin dia sakit perut. Yang kelima, mungkin nak keluar tadi, bini suruh pergi kedai pula beli pamper anak. Contoh. Sangka baik ini. Sangka baik. Mungkin dia sesat. Kan? Mungkin tengah kita memikir sebab ke 10, sebab ke 11, sebab ke 12, tak sampai 30, tak tengok sampai dah dia pukul 10 suku kan. Tak dia marah. Itu cerita je. Jangan cepat sangka jahat kat orang, kan tak baik. Islam pun tak suruh kita begitu. Islam ajar kita husnuzon, bersangka baik, kan. Tak usah sangka buruk, sangka jahat, jangan. Sebab Allah saja lebih tahu. Kita ni boleh agak-agak saja kan. Jadi nombor 1, Nabi kata orang beriman dia tak suka mencela. Termasuk yang kedua tadi, suka mengutuk. Kutuk pula dengan kalimah yang bukan-bukan kan. Kalimah yang biasa orang kutuk-kutuk ni kan. Maki hamun, kutuk, mengata ikut dan kan. Jadi tak usahlah. Cuma kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia bergurau. Tapi kadang bergurau tu bunyi kasar kan. Boleh bergurau. Dengan ustaz pun boleh bergurau. Ustaz pun boleh bergurau dengan anak murid, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan laki bini. Semua boleh bergurau. Anak-anak semua boleh. Tapi ada adab, ada batasan. Rasulullah pun bergurau kan, dengan isteri, dengan sahabat. Nabi bergurau. Tapi bergurau yang tidak melampaui batas. Bergurau yang melemparkan senyuman kan, bukan lepas bergurau sakit hati pula lepas tu. Janganlah kan. Sebab hati manusia ni kita tak tahu kan. Orang kata rumah terbakar nampak asap. Hati terbakar ni ustaz, siapa yang tahu? Benda duduk dalam kan, hangus rentung. Tu yang makan hati je tu. Tapi sedap makan hati kan. Sedap apa buat goreng masak kicap. Baik, yang ketiga, Nabi kata suka berbuat jahat. Orang beriman ni bukan itu kelaku dia. Bukan itu PL-nya. Bukan itu sifatnya. Orang beriman jenisnya suka buat baik. Orang yang suka buat baik, itu orang beriman. Bukan suka buat jahat. Kan. Orang beriman bukan jenis suka buat jahat. Tapi dia suka buat baik. Suka tolong orang, suka meringankan beban orang, suka tengok orang lain senang. Itu baik tu. Ada orang tak suka tengok orang lain senang. Apa penyakit pun tak tahu yang ni. Teruk pada COVID ni. Kan? Ni bukan kena hand sanitizer, kena telan dengan air sanitizer tu. Tak. Teruk benar empat gayanya. Orang lain senang, dia lah susah hati. Apalah penyakit kita macam tu kan. Tak elok lah begitu. Patutnya orang lain senang, kita alhamdulillah tompang gembira, tompang seronok kan. Ini orang lain senang, kita pula sakit jantung. Dah kenapa kau ni kan. Teruk pada COVID ni empat gaya ni tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan suka buat benda jahat. Kan. Orang beriman ni suka buat yang baik-baik, yang elok aja kan. So kita janganlah buat benda tak elok tu. Rugi kita. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, yang keempat, iaitu Nabi kata bukan pula orang yang kotor lidahnya. Kan. Orang yang kotor lidah. Jadi maknanya orang beriman ni lidah dia lidah yang baik. Lidah yang bersih. Kan. Lidah yang sentiasa menjaga lidah lah. Menjaga lisan. Kan? Sebab
lisan ni, saya baca dah hadis tengah-tengah kuliah tadi kan, ramai orang masuk neraka sebab mulut. Masuk neraka cara hina pula kan, kena heret, kena humban. Allah, tak ada belas kasihan. Malaikat yang jaga neraka tak pernah senyum, ibu ayah sekalian. Dia tak ada pasal dia nak senyum dengan kita kan, tak ada pasal. Letih dah malaikat ni jaga kita di dunia ni, dengan jahat, dengan angkuh, dengan sombong, dengan ego, dengan belagak, tak ketahuan kan. Masuk neraka besok dia nak senyum ke? Tak ada pasal lah kan. Bak kata Nabil, lu fikirlah sendirilah. Tak ada pasal, memang kena teruk besok ni. Na'udzubillah. Baik, terima kasih Ella Karmilah. Terlewat sikit masuk, tak apa, no problem. Baik, dan besok baik, kitab kita ni dah habis. Saya berhenti takat ni dulu, nanti kita sambung kemudian. Baik, untuk pemakluman, besok kuliah duha bersama Ustazah Muzayyanah Abdullah, Ustazah jemputan lah. Ustazah Muzayyanah ni pun seronok kat dengar kuliah dia, hebat dia. Jadi siapa nak join boleh join besok 10 pagi di page Raudah Muslimah Al-Falah tu lah. Raudatul Muslimah Al-Falah, boleh join kat situ. Baik, terima kasih Mak Yu pula dah, Mak Suyam, Mak Yu pula. Mak Yu, mak awak, Mak Suyam, tersyasyul kan. Terima kasih Mak Suyam, terima kasih banyak. Seorang yang sentiasa bersangka baik sesuatu isu, hati sentiasa berasa tenang, kan. Itu punca ketenangan hati, sebab kita ni senang sangka baik kan, mudah bersangka baik. Tak salah sangka jahat sangat, kita bukan baik sangat pun kan. Bila kita rasa kita terbaik di antara orang, atau kita lebih baik daripada orang tu, ulama kata itu ada something wrong somewhere. Maknanya itu bukan akhlak yang baik bila kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Saya sebut banyak kali dah benda tu kan. Kita kena tengok orang, kita rasa dia ni hebat ni, makcik ni, makcik jual pisang ni hebat ni, tantah dia baca Quran lebih banyak pada aku. Macam tu. Jangan tengok alah makcik jual pisang lambat masuk syurga. Jangan. Kita pun belum tentu tak. Jangan. Jaga akhlak baik-baik. Cahaya kemuliaanku, kekuatanku, izzati. Betul. Kita kena bersangka baik sebab kita tak tahu sebab musabab yang sebenar. Betul Kak Jamaliah. Allah saja yang tahu kan. Allah saja yang tahu. Ya Allah, takutnya balasan kalau kita tak menjaga tutur kata, lidah, ikut SOP yang Rasulullah bagi tahu. Jom kita bersangka baik, doa yang baik-baik, maka Allah lindungi kita, tergolong dalam hamba Allah yang beriman. Terima kasih Kak Marisabel kan. Betul lah tu, ayat yang sangat cantik, insya-Allah. Aina Ismail minta dijauh perangai yang buruk-buruk. Neraka Hutamah, salah satu nama neraka kan. Neraka Hutamah sebab mulut kita. Terima kasih semua. Kak Zah, lu fikirlah sendiri. Betul lah kan, pinjam kata-kata Nabil. Kak Nuraida Bidin, hari ni kelas pagi Ustaz. Ya. Bukan kebetulan, jadual saya pagi ni jadual kuliah muslimat Masjid Al-Falah. Jadi mereka yang anjurkan dan sponsor lah pada pagi ni. Cuma untuk malam ni adalah insya-Allah. Cuma malam semalam saya tak sempat, ada urusan sikit, jadi kita bawa ke malam ni insya-Allah. Terima kasih Tengku Ratiah, Noraini Badarudin. Moga keimanan kita dapat menghalang kita berbuat perkara yang dimurkai Allah. Amin, insya-Allah. Okey. Baik, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak semua. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok jadual yang Muslimat bagi tadi, Ustazah Muzayyanah 10 pagi di page Raudatul Muslimah Al-Falah. Siapa nak join kuliah live boleh tengok pada page itu besok
Rabu 10 pagi. Ustazah jemputan lah. Yang kedua, di bawah tu saya pinkan akaun Bank Islam untuk program ilmu Masjid Al-Falah. Jadi siapa nak menyumbang boleh tengok nombor akaun tu, boleh simpan dan boleh sumbang bila-bila masa. Hari ni boleh, besok boleh, semalam pun boleh. Kan, menyumbang. Dah bank in ke, boleh hantar slip tu ataupun jumlah pada nombor yang tertera tu lah. Dan yang ketiga, insya-Allah malam ini saya akan kuliah macam biasa. Doakan yang terbaik 8.45 malam di page audio kuliah lah. Macam biasa kita baca hadis, satu malam satu hadis. Nanyalah teman tu, sebulan pula menyambung kuliah ni, PKPB ni, sampai 6 Disember. Berasa-berasa lepas tu macam menyambung lagi ni, kan? Tak tahulah, kita tengoklah macam mana besok. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, siapa yang yang keempat ni kita minta doa. Salah seorang anak murid saya nama Azlina Wati, menantu dia positif COVID tanpa gejala. Tidak ada gejala yang teruk-teruk, demam, sesema ke batuk ke apa, tak ada. Jadi sesak nafas ke tak ada. Tak ada gejala kan. Sekarang ni banyak COVID yang tidak ada gejala kan. Jadi menantu beliau sah positif. Cuma Wati ni anak murid saya di CMB dulu, dah berhenti dah. Berhenti kerja, dan beliau juga ada seorang anak syurga, anak OKU. Jadi itu yang dia risau sebenarnya, sebab takut nanti nak kena swab apa semua kan. Tapi mereka tengah tunggu tengah tunggu arahan KKM, apa tindakan selanjutnya. Pasal tu kira kontak rapat lah kan, menantu kan. Kalau tinggal serumah pula memang kontak rapat lah. Kalau tak tinggal serumah tak apa. Jadi kita doa yang terbaik pada beliau sekeluarga, diberikan kesabaran dan ketabahan insya-Allah. Dan kita doakan kawan-kawan kita, jiran-jiran, siapa-siapa je lah yang sedang diuji dengan COVID ini, mudah-mudahan sabar, tabah dan diberi kesihatan yang terbaik, dan dilenyapkan COVID ni di atas muka bumi ini oleh Allah dengan kadar yang paling segera insya-Allah. Terima kasih Rahmatul Muslimah. Jazakallah khair Ustaz Rahim. Perkongsian ilmu pagi ni simple dan santai. Macam biasa Kak, simple and santai, bertenang. #bawa bertenang. Terima kasih Kak Sabariah, Abu Samad, Kak Zah, Kak Noraini Bidin. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Kak Cahaya kemuliaanku, kekuatanku, izzati. Dah masuk dah. Thank you Kak. Radatul Muslimah Al-Falah, kami penganjur atau sponsor Sagu Hati Guru oleh jamaah Masjid Al-Falah yang beriman. So siapa nak sponsor, dah Ustaz PKPB pun kuliah tak ada kan. Jadi bila kuliah tak ada, income Ustaz ni pun tak apa nak ada. Jadi siapa nak sponsor boleh sponsor kan. Nombor akaun Muslimat punya tu kita dah pin di bawah. Jadi jemputlah semua untuk infak insya-Allah. Kak Azian Kamarudin, terima kasih. Kak Sabariah malam tadi cari, rupanya tak ada. Memang tak ada Kak. Noraini Bidin, terima kasih atas doanya. Kak Maria Chan, terima kasih. Kak Zah, semualah terima kasih. So kita jumpa malam ni 8.45 malam macam biasa insya-Allah. Doakan yang terbaik. Doakan Allah permudahkan urusan kita semua, urusan anak-anak kita yang dah tak bersekolah dah ni, sampai tahun depan baru nak start balik. Macam-macam ujian dah. 2020 ni tahun ujian yang sangat besar, terutama bagi kita orang Islam di seluruh dunia kan. Kena sabar banyak insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur, rakan-rakan muslimat Masjid Al-Falah yang sentiasa happening, yang sentiasa ceria, yang sentiasa proaktif dalam menjalankan kuliah-kuliah PKPB ke, PKP ke, apa ke, semuanya jalan cantik, dan silaturahim yang sangat terbaik. Geng-geng Muslimat Al-Falah ni saya kenal lama dah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan
tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua yang bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada malam ni lah, 8.45. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.